Gangguan manusia punca peningkatan bencana alam. Peranan lebih luas untuk belia dunia Islam. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysiaku. Selasa 17 Disember N5 bersama saya, Nur Lela Muhammad Nur. Lintas langsung ke negeri-negeri dimulakan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang bersama Bu Mawin. Kemudian ke negeri di bawah Bayu bersama Muhammad Dia Sahlan. Selepas itu bersama Muhammad Randy Riki dari RTM Labuan. Dan akhir sekali bersama Nur Amalina Abdul Halim di RTM Melaka. Setia bersama N5. Malaysia telah kehilangan 102 sungai dalam tempoh 10 tahun. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar pada 2017, kini terdapat 477 sungai berbanding 579 sungai pada 2008 di seluruh negara. Dalam titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, kegiatan rakus manusia mengakibatkan sungai-sungai dan alam semula jadi tercemar malah lenyap dari muka bumi. Justru baginda menegaskan semua pihak harus bertanggungjawab dan bersama-sama memulihara alam sekitar serta tidak semata-mata diserah kepada kerajaan. Sultan Nazrin turut menyelar kegiatan rakus manusia yang menggunakan sumber alam semula jadi untuk kepentingan perniagaan menyebabkan dunia menghadapi pelbagai bencana yang kian meningkat. Krisis alam seperti gempa bumi, tanah runtuh, pemanasan global, kemusnahan flora dan fauna, peningkatan paras air laut, penipisan lapisan ozon dan jerebu menyebabkan kesengsaraan kehidupan alam. Fungsi hutan sering dikaitkan dengan perlindungan sumber air, pengurangan hakisan tanah, pengawalan banjir, serta peningkatan kualiti udara. Tanpa pokok dan hutan, hilang segala manfaat rimba raya, berkurang spesies tumbuhan dan haiwan, rosak habitat semula jadi, terputus sistem rantaian makanan dan terancam kehidupan manusia. Begitu pentingnya peranan pokok dan menanam pokok dimanifestasikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan Nazrin bertitah semasa majlis pelancaran buku 40 hadis pelestarian alam sekitar di Universiti Teknologi Malaysia UTM kampus Kuala Lumpur. Titah baginda lagi, hutan dan pokok berperanan penting mengawal perubahan iklim dan pemanasan global selain sebagai perlindungan sumber air, kini tidak lagi dititik beratkan tujuan utama kewujudannya. Sebaliknya, ia dilihat sebagai sumber menghasilkan kayu untuk dijual bagi memperoleh keuntungan menyebabkan kegiatan pembalakan termasuk pembalakan haram semakin berleluasa. Kenal pasti punca banjir di beberapa negeri perlu dilakukan segera. Merupakan langkah terbaik mengatasi isu serupa saban tahun yang melanda negara. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun berkata, ia sekaligus dapat mempertingkat sistem kawalan bencana di negeri terjejas selain mengatasi isu keselamatan penduduk dan kerugian harta benda. Tegasnya, ia sekaligus dapat menjimatkan kos perbelanjaan yang ditanggung kerajaan akibat bencana tersebut. Setiap tahun kita tahu tempat wisata mesti berlaku banjir. Setiap tahun berjuta juga yang kita telah peruntukkan untuk mangsa banjir. Apa salahnya kalau kita cari punca banjir tersebut dan kita selesaikan one off supaya tahun depan bila berlakunya musim tengkujuh, penduduk dan rakyat tak rasa gusar. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan karnival memperkasakan produk usahawan IKS di Padang Tanjung Rambutan Ipoh. Mengulas lanjut, beliau menggesa semua pihak agar terlibat dalam mengatasi isu berkenaan.
Perkembangan banjir di Pahang, angka penduduk terjejas mencatatkan sedikit penurunan kepada 1,115 orang setakat pukul 4 petang tadi. Menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sehingga kini 13 PPS masih dibuka melibatkan 4 daerah terjejas iaitu di Rompin, Raup, Temerloh dan Bera. Rompin masih mencatatkan daerah paling ramai merekodkan jumlah penduduk terjejas melibatkan 1,005 orang daripada 261 keluarga yang ditempatkan di 8 PPS. Diikuti daerah Raup dengan 66 penduduk daripada 22 keluarga yang ditempatkan di 3 PPS dan Bera 1 PPS dibuka dengan menempatkan 25 orang daripada 6 keluarga. Jabatan Kerja Raya JKR dalam satu kenyataan turut memaklumkan beberapa jalan masih lagi ditutup melibatkan Jalan Maran, Jerantut, Benta di Maran, Jalan Ulu Retang, Merting dan Jalan Sungai Yap, Pasir Tambang di Jerantut Ekoran dinaiki air. Turut ditutup Jalan Lubuk Batu, Jalan Pintasan Kampung Aur dan Jalan Tebu Hitam masing-masing di Rompin. Di Johor, seorang remaja lemas di Sungai Parit Haji Salam, Simpang Renggam, Keluang, kira-kira 1.50 petang tadi sekaligus menjadi korban pertama banjir di negeri itu. Muhammad Danis Irfan Masrum, 16 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi insiden. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Muhammad Abdul Ismail, dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku semasa mangsa bersama 4 rakannya sedang bermain air sebelum mangsa lemas dan hilang. Kita ke perkembangan seterusnya. Bagi ibu kepada 6 anak di Kota Tinggi, banjir kali ini memberi 1,000 dugaan buatnya. Ini kerana Norida Khamis, 42 tahun, terpaksa meredah banjir walaupun masih dalam pantang berikutan kediamannya dinaiki air. Beliau yang keguguran dibantu 5 rakannya untuk berpindah sementara ke pusat pemindahan banjir di Kolej Vokasional. Kalau kira kat pantang kat sini tu kira alhamdulillah lah, okey lah, tak ada masalah lah, apa-apalah. Sebab kita misi doktor semua ada. Jadi tak ada masalah lah. Lagipun kita dapat tutup, dapat gebor, selimut semua dapat lah. Jadi tak ada masalah lah. Pada akak boleh lah, memang tak seselesa kat rumah lah. Kira macam akak kira kat sini lagi selesa lah mungkin sebabnya sini ada doktor kan, jadi yang tak payah nak pergi klinik lah sebab sini semua ubat semua ada lah. Beliau bersyukur kerana pasukan perubatan klinik ibu dan anak Kota Tinggi sentiasa membuat pemantauan tahap kesihatannya 2 kali sehari. Penyediaan makanan di PPS juga menepati diet bagi ibu berpantang. Bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini, pengguna jalan raya terutama di laluan Kota Tinggi Mersing diingatkan tidak mengambil risiko dengan meredah banjir. Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri, Muhammad Solihin Badri memaklumkan keadaan paras air di beberapa laluan semakin baik namun tetap berisiko. Ingatan bukan sahaja kepada pengguna laluan utama tetapi juga penduduk sekitar yang cuba melalui laluan berisiko berkenaan. Tegasnya, keadaan air yang cetek tetap berisiko terutama ketika banjir. Sebab tak perlu untuk meredah ni untuk mendapat whatever keperluan, sebab dia orang ditempatkan di tempat-tempat pemindahan sementara. Keperluan dah cukup di situ. Jadi jangan ambil risiko untuk melintas. Dan saya nasihatkan juga kepada pelancong-pelancong yang ingin ke pulau seperti melalui IJT Tanjung Leman, Mersing supaya menangguhkan Sepanjang jalan Kota Tinggi Mersing dimaklumkan 5 lokasi terjejas dengan setiap laluan dianggarkan sejauh 100 meter. Dalam masa sama, beliau akan meminta syarikat konsesi membuat audit mengenai keadaan jalan selepas banjir bagi tindakan pembaikan. Selain banjir, terdapat juga laluan ditutup akibat tanah runtuh. Beliau terdahulu melawat penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS Kolej Vokasional Kota Tinggi.
Johor menanti laporan lengkap mesyuarat Majlis Daerah Kota Tinggi MDKT mengenai status kerosakan infrastruktur air terjun Kota Tinggi Johor yang terjejas akibat banjir ketika ini. Ia bagi memastikan kejadian tidak menjejaskan persiapan tahun melawat Johor 2020. Esko Pelancongan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Liao Chai Tung memaklumkan keadaan air terjun Kota Tinggi kian pulih apabila keadaan airnya yang semakin jernih. Semua komen for waterfall Kota Tinggi, saya akan menunggu satu laporan yang lengkap dari daerah Kota Tinggi dulu. Ya, sebab sekarang ni saya tidak pasti sama ada betapa gangguan yang telah akibat daripada banjir ini, di mana apa infrastruktur yang kena damage, itu semua saya belum dapat laporan lagi. Dan sama ada dari segi keselamatan pun saya belum dapat laporan. So segala apa-apa saya akan tunggu keputusan dan juga laporan dari daerah. Tambahnya, kerja-kerja menaik taraf infrastruktur di kawasan air terjun Kota Tinggi telah dijalankan tahun ini. Setakat ini, air terjun Kota Tinggi sahaja destinasi pelancongan di Johor yang terjejas akibat banjir. Penduduk di Kelantan yang terjejas banjir disaran berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS yang diwartakan. Langkah berkenaan bagi memudahkan penyaluran bantuan oleh pihak bertanggungjawab. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Dr. Tengku Muhammad Faziharuddin Tengku Faizal menegaskan perkara itu ditekankan memandangkan terdapat segelintir penduduk terjejas yang berpindah ke penempatan yang tidak sah walaupun setiap jajahan terdapat PPS yang telah didaftarkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jadi apabila dia pergi kawasan tak register tu, kita boleh tolong juga, tapi akan mengambil masa lah sebab after all it's tak jadi register. Jadi saya berseru dulu pada orang ramai tu, ada pemangsa banjir ni, biar pergi kawasan yang telah pusat pembinaan banjir itu yang register dengan kerajaan. Sebab senang untuk bantuan-bantuan dapat diterima. Beliau mengulas dakwaan segelintir penduduk terjejas banjir gelombang pertama di negeri ini yang kononnya pengurusan di PPS lambat menghulurkan bantuan, terutama makanan, sehingga menimbulkan masalah kepada mereka. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Tengku Muhammad Faziharuddin berkata pihaknya juga akan berusaha untuk melakukan penambahbaikan di PPS pada masa akan datang. Baiklah, untuk laporan semasa ramalan cuaca, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Izzati Zahra Muhammad Azam. Silakan Izzati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tengah hari tadi, Met Malaysia telah pun menamatkan amaran hujan lebat peringkat waspada yang dikeluarkan sebelum ini untuk kesemua kawasan di negeri Johor berikutan dengan keadaan cuaca di negeri ini yang dijangkakan akan bertambah baik. Amaran hujan lebat peringkat waspada yang sebelum ini dikeluarkan untuk negeri Terengganu dan Pahang pula terus dikekalkan berikutan dengan pemantauan kami mendapati kawasan-kawasan ini secara berterusan menerima hujan lebat sejak daripada pagi tadi di hampir kebanyakan kawasan. Untuk negeri Johor pula, walaupun pada petang ini hujan turun di beberapa tempat, tapi kami dapati intensitinya tidaklah selebat semalam dan semakan di stesen-stesen meteorologi di seluruh Johor pula mendapati secara keseluruhannya hujan yang dicerap adalah kurang daripada 50 mm. Selain daripada itu juga, hujan lebat turut berlaku di beberapa tempat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Ribuan Petir turut berlaku di negeri Pulau Pinang dan Kedah yang dijangkakan akan berterusan sehinggalah ke awal malam ini. Untuk negeri Sabah pula, Met Malaysia juga telah menamatkan amaran hujan lebat peringkat waspada yang dikeluarkan sebelum ini untuk daerah Tongot, Keningau dan juga Tambunan, memandangkan kawasan-kawasan ini tidak lagi berpotensi untuk menerima hujan lebat yang boleh membawa kepada risiko berlakunya banjir. Kawasan-kawasan lain pula amaran dikekalkan sehinggalah ke 18 Disember ini dan pemantauan mendapati sejak daripada pagi tadi bahagian Kudat mengalami hujan dan pada petang ini pula hujan turun di beberapa tempat di bahagian tengah Sabah yang dijangkakan akan beransur reda menjelang pada awal malam ini. Untuk negeri
Negeri Sarawak pula, hujan dari ribut petir pada petang ini tertumpu di bahagian tengah dan bahagian barat Sarawak. Untuk negeri Sarawak ini, kami menguatkuasakan amaran ribut petir sehinggalah ke awal malam. Dengan hujan lebat yang berlaku ketika ini, turut boleh membawa kepada tiupan angin kencang yang mungkin berbahaya kepada struktur-struktur yang bangunan yang tidak kukuh. Oleh demikian, penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan-kawasan ini dinasihatkan agar berhati-hati dengan situasi yang sedang berlaku ketika ini. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk malam nanti. Bersua kembali. Mahkamah Persekutuan menetapkan 20 April depan bagi pendengaran permohonan Azilah Hadri untuk menyemak semula sabitan dan hukuman mati kerana membunuh Altan Tuya Sharibu pada 2006. Ia dimaklumkan Peguam J. Kuldip Kumar yang mewakili Azilah selepas prosiding pengurusan kes terbabit dikemukakan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Azrina Muhammad Ali. Jelasnya pemfailan permohonan tersebut bagi mengetepikan sabitan dan hukuman gantung sampai mati ke atas Azilah yang diputuskan Mahkamah Persekutuan pada 13 Januari 2015. Ia dilakukan mengikut aturan 137 Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 selain memohon agar perbicaraan kes berprofil tinggi tersebut dibicarakan semula. Kuldip bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai akuan bersumpah yang difail bersama afidavit sokongan dalam permohonan tersebut. Turut hadir Timbalan Pendakwa Raya Norina Bahadun, Tengku Intan Suraya Tengku Ismail dan Peguam yang mewakili Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Peguam mewakili keluarga Altan Tuya, Sanggit Kaudio, turut memaklumkan akan memfailkan permohonan rasmi sebagai peguam pemerhati. Pada 17 Oktober lalu, Azilah Hadri yang menunggu hukuman gantung membuat pengakuan mengejutkan apabila mendakwa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengarahkannya untuk membunuh Altan Tuya Sharibu pada 2006. Dan bekas anggota polis berpangkat Chief Inspektor itu dalam akuan bersumpahnya turut mendakwa Datuk Seri Najib yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri telah mengarahkannya untuk melupuskan mayat wanita itu. Dan arahan itu didakwa diberikan secara lisan ketika bertemu dengan Datuk Seri Najib pada 17 Oktober 2006 di Pekan Pahang, dan beliau turut mendakwa menerima arahan supaya mayat Altan Tuya perlu dihapuskan kerana mangsa didakwa seorang perisi asing yang boleh mengancam keselamatan negara. Dian Fatia Makno, RTM. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menangguhkan pendengaran permohonan saman pemula yang difailkan oleh Datuk Seri S. Velpari terhadap bapanya Tun S. Sami Velu susulan permohonan Miriam Rosalind Edward Paul untuk menjadi pihak ketiga ataupun pencelah dalam kes tersebut. Perkara itu dimaklumkan Peguam yang mewakili Rosalind iaitu RSN Raya selepas pengurusan kes dalam Kamar Hakim Datuk Ahmad Bacir. Jelasnya permohonan difailkan pada Jumaat lepas dan Hakim menetapkan 7 Januari depan bagi pengurusan kes. Pada 2 Disember lepas, Datuk Seri S. Velpari memfailkan saman pemula terhadap Tun Sami Velu bagi mendapatkan perintah mahkamah untuk menentukan tahap kesihatan mental bapanya. Datuk Seri Velpari menamakan bapanya itu sebagai defendant tunggal. Plaintiff membuat permohonan mengikut Seksyen 52 Akta Kesihatan Mental 2001 bagi menentukan tempoh masa bapanya mengalami kecelaruan mental. Selain bagi menentukan sama ada defendant berupaya memberi arahan kepada peguam untuk bertindak bagi pihaknya serta jenis harta dimiliki Tun Sami Velu. Sebelum ini, Rosalind yang mendakwa isteri kedua Tun Sami Velu memfailkan permohonan interim di Mahkamah Tinggi Ipoh pada Mac lalu bagi mendapatkan akses tanpa syarat ke atas Tun Sami Velu.
selain memohon mahkamah mengeluarkan perintah bayaran nafkah RM25,000 kepadanya setiap bulan. Hakim menetapkan 17 Januari depan kerana prosiding saman oleh Datuk Seri S. Velpari terhadap bapanya akan didengar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Api pelita dipercayai punca seorang warga emas rentung dalam kebakaran di Kampung Perak, Sungai Tekam, Jerantut Pahang malam tadi. Mangsa Muhammad Daud, 68 tahun, yang juga merupakan orang kurang upaya OKU, tinggal berseorangan di rumah itu selepas berpisah dengan isteri sejak 30 tahun lepas serta mempunyai 2 orang anak. Sedaerah Jerantut, Superintendent Mazlan Hassan mengesahkan mengenai kejadian dan insiden disedari seorang penduduk sekitar 9.30 malam. Siasatan awal pihak bomba dan penyelamat tidak menolak kemungkinan kebakaran berpunca api pelita yang ditemui berhampiran mangsa. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Jerantut untuk bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Nur Hisham Muhammad memberitahu pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.43 malam sebelum 3 jentera bersama pegawai dan anggota ke lokasi. Operasi memadam kebakaran rumah yang dibina menggunakan batu dan kayu itu tamat pada 10.15 malam. Kebakaran menyebabkan 50% rumah berkenaan musnah dan sehingga laporan disiapkan, angka kerugian masih dalam siasatan. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah membatalkan lawatannya ke Malaysia bagi menghadiri sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Beliau akan diwakili Menteri Luar Shah Mahmud Qureshi. Penarikan diri oleh Imran dimaklumkan secara peribadi kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi panggilan telefon. Mengulas perkara tersebut, Tun Dr. Mahathir berkata beliau menghargai tindakan Imran memaklumkan sendiri ketidakhadirannya itu. Dalam satu kenyataan hari ini, Perdana Menteri turut memperbetul laporan tidak benar yang mengatakan beliau mahu menjadikan sidang kemuncak Kuala Lumpur pengganti kepada Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Tegasnya, penganjuran kali kelima sidang kemuncak tersebut merupakan inisiatif pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mendapat sokongan kerajaan Malaysia. Ia bukan platform membincangkan hal ehwal agama, sebaliknya untuk mengetengahkan isu yang membelenggu negara-negara Islam. Menerusi sidang kemuncak Kuala Lumpur kali ini, Tun Dr. Mahathir berharap segala yang dibincangkan diterjemah dalam bentuk tindakan menggunakan pendekatan dan objektif lebih spesifik. Pemilihan negara yang terlibat adalah berdasarkan peranan masing-masing. Tun Dr. Mahathir turut menegaskan 56 negara Islam dijemput menghadiri sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 dan kesemuanya menghantar wakil di pelbagai peringkat. Pemimpin Islam terkemuka yang dijadual menghadiri sidang kemuncak tersebut termasuk Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Malaysia mahu platform lebih luas diberi kepada generasi muda untuk bersuara dalam isu-isu domestik, serantau dan global supaya konflik yang melanda sesetengah negara yang membelakangi aspirasi belia dapat dielak. Para pemimpin muda juga perlu lebih dilibatkan di peringkat pembuat keputusan. Perkara itu dititik beratkan pada sidang kemuncak belia bersempena sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang disertai tidak kurang 50 negara peserta. Dan untuk butiran lanjut, kita terus saja ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bersama Andy Reza Rohadian di sana. Teruskan, Andy. Satu penipuan terbesar kalau kita katakan bahawa golongan belia tidak mampu untuk memimpin negara. Itu kenyataan yang dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan Sadiq Sabdur Rahman ketika ucap tama perasmian sidang kemuncak belia sempena sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Menjerat semangat anak muda, kita tak nak panjangkan lagi. Beliau ada bersama dengan saya untuk mengulas mengenai intipati ucapan beliau pada ucapan perasmian tersebut. YB, terima kasih kerana bersama dengan kami. YB, pada permulaan ucap tama tadi, YB membawakan naratif mengenai isu kepercayaan terhadap kemampuan anak muda. Sedangkan kalau kita lihat dalam sejarah Islam sendiri, anak muda ini telah pun diberi kepercayaan untuk memimpin dan berjaya untuk membangunkan sebuah tamadun bangsa. YB. Kalau kita lihat sejarah
tamadun Islam seperti Mahmud Conqueror II yang berjaya menawan kota Constantinople pada umur 21 tahun mengalahkan kerajaan Byzantine. Lihat juga sejarah Nabi Muhammad SAW yang berjaya memimpin ummahnya pada umur yang amat muda. Ini bukan perkara baru. Kalau kita lihat bagi banyak negara-negara maju, negara barat, di Kanada mereka ada Justin Trudeau, di France mereka ada Emmanuel Macron, di Finland baru-baru ni Perdana Menteri termuda wanita berumur 34 tahun, di Austria Sebastian Kurz, Chancellor berumur 32 tahun. Ini merupakan fenomena di banyak negara-negara maju membangun, walhal sepatutnya perkara ini dikepalai, diterajui oleh negara-negara Islam. Sejarah kita telah pun memberi banyak peluang kepada anak muda. Kita tak boleh ketinggalan jauh ke belakang. Sebab itu melalui forum KL Summit, Youth Summit ini, sebelum kemuncaknya akan dihadiri oleh pimpinan tertinggi dunia Islam, kita perlu mendesak supaya lebih banyak anak muda diberikan perwakilannya secukupnya dalam the decision making table, supaya akhirnya mereka dapat merangka masa depan negara, dunia yang akhirnya akan diwarisi oleh mereka juga. Tadi YB ada menyebut kalau kita kurang melibatkan belia dalam peringkat pembuatan dasar ini akan memberikan impak buruk, termasuk kita lihat sekarang ini banyak protes-protes di jalanan, banyak melibatkan golongan belia. Impak buruk kalau kita tidak memberikan peluang pada mereka dalam that level. Betul. Anak muda ni semangat perjuangan mereka sangat kental dan membakar. Dan idealisme mereka itu sangat dekat dengan hati mereka. Kalau kita tak dapat terjemahkan semangat itu ke jalan yang lebih baik dan produktif, akhirnya ia akan jadi destruktif. Kalau kita tanya belia-belia di Sudan, di Lebanon, di Iraq yang sekarang ini ada pergelutannya tersendiri, yang di depan anak muda. Tapi apabila mereka rasa kebajikan mereka tidak dijaga, hak mereka tidak dijaga, negara mereka seperti bukan lagi milik mereka, walhal kalau teruk mereka akan mewarisi negara tersebut. Itulah akhirnya terjadilah kemuncak masalah. Sebab itu semua negara perlu mendengar dan memahami desakan anak muda, kerana akhirnya kita tidak boleh hanya dilihat sebagai pemimpin pada masa yang akan datang, tetapi juga pemimpin pada hari ini. Baik, satu statement yang saya suka juga yang YB katakan dalam ucapan perasmian tadi adalah to overcome perception is by action. Mungkin YB pun boleh relatekan dengan apa yang YB lalui sewaktu mula-mula berada dalam kabinet, berdepan persepsi orang bahawa belia ini tidak mampu dan dikatakan ini dan sebagainya. Nasihat kepada golongan belia khususnya di negara-negara Islam supaya berani untuk menyuarakan pendapat, agree or disagreement, YB. Yes, sebab itu let us disprove the critics through our actions and achievements. Saya ingat pada peringkat awal orang kata anak muda tidak boleh lakukan apa-apa. Sebab itu bila saya masuk ke kabinet, saya memastikan akan ada perwakilan anak muda yang lebih tinggi dalam semua pengubalan dasar negara. Sebagai contoh, sebelum ni tidak pernah dalam sejarah Malaysia ada bipartisan constitutional amendment. Tapi sekarang apabila saya bawa, kita dapat menurunkan had umur mengundi, automatic voter registration, menurunkan juga had umur sebagai calon ke 18. 3 constitutional amendments dalam tempoh masa 1 tahun itu. Kita dapat paid internship, kita dapat menggerakkan program MFLS yang melatih 35,000 pemimpin muda setiap tahun. Banyak lagi program-program yang memastikan bahawa masa depan anak muda dan kepimpinan anak muda itu dapat diselahkan. Selepas berjumpa Tun, kita lihat lebih banyak anak muda dilantik dalam corporate board sebagai contoh. National Economic Action Council, the top economic decision making body, ada 3 anak muda. Jarang sekali ini akan berlaku sebelum ini. But we need more of this. Sebab akhirnya bila kita lihat a battalion of young leaders, di situlah kita lihat masa depan anak muda lebih cerah, bukan hanya mengharapkan seorang atau 2 orang saja. Baik, terima kasih YB Saidi Sabdur Rahman kerana berkongsi dengan kami berkenaan dengan hala tuju anak muda dalam sidang kemuncak belia bersama dengan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Banyak sebenarnya pengisian yang berlangsung hari ini melibatkan golongan belia daripada 53 buah negara, antaranya sesi rundingan meja bulat dan juga sesi dialog yang menekankan elemen-elemen berkenaan dengan keusahawanan, kebajikan dan juga masa depan belia secara keseluruhannya khususnya di negara-negara Islam. Sekian dahulu, kita kembalikan ke Sapuri.
Malaysia sudah mengorak langkah dalam mempertingkat penglibatan generasi muda di peringkat pemimpin dan pembuat keputusan. Bercakap di luar sidang kemuncak belia bersempena sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman berkata penambahbaikan ketara dapat dilihat melalui pelantikan anak muda dalam pelbagai organisasi tempatan, namun ia masih belum mencukupi. Kita lihat lebih banyak agensi dikepalai oleh anak muda juga, board members. Sebagai contoh Sepang International Circuit, Magic, banyak lain. Ada perwakilan anak muda yang lebih baik jika nak dibandingkan dengan sebelum ini. But it cannot just stop there. Sebab kita nak pastikan bahawa trend ini jadi trend yang dapat dibiasakan supaya akhirnya tidak perlu lagi untuk kerajaan push, tapi memang orang sendiri akan tanya, mana anak muda? Kalau ada pelantikan, kekosongan, ada anak muda ke tak? Sama seperti kita lakukan bagi wanita sebelum ini on corporate board. Sidang kemuncak belia kali ini diharap dapat memperhalus masalah yang dihadapi generasi muda Islam di seluruh dunia yang memiliki isu-isu tersendiri di negara masing-masing. Justru amat penting untuk anak muda bersatu mencari platform untuk membincangkan jalan penyelesaian bersama. Rasa tidak percaya terhadap kemampuan golongan muda untuk menerajui tampuk kepimpinan negara perlu dihapuskan segera. Jika perkara itu berterusan, hasrat negara-negara Islam untuk mengembalikan kegemilangan Islam tidak akan mampu direalisasi. Perkara itu disuarakan beberapa peserta antarabangsa selepas acara perasmian sidang kemuncak belia sempena sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Though they may have some limitations, and that is a fact, but they do bring new ideas, innovative ideas, effective ideas on the table, and that is definitely something important in when we talk about solving some of the big issues that we have in the world. Yeah. Said there's a significant population of youth whose problems are not answered because they're not really they're not put at the forefront of issues. They're always they're asked to follow. Perwakilan belia dalam kabinet di negara-negara Islam semakin berkurangan, sedangkan sejarah Islam sendiri telah membuktikan kebolehan golongan itu untuk membina sebuah negara bangsa. Fortunate that a lot of these good examples are seen in countries where the Muslim population make up the few. And I definitely do look forward for Muslim countries. When I say Muslim countries, I mean Muslim majority countries to take up the lead. Pelan tindakan yang dirangka Lembaga Tabung Haji TH untuk tempoh 5 tahun dari 2020 hingga 2024 dilihat tepat pada waktunya, sekaligus dapat menambah baik mutu perkhidmatan serta operasi haji yang dikendalikan institusi itu dalam tempoh masa panjang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata pelan tindakan tersebut dilihat sangat wajar dalam memastikan kelestarian TH. Malah katanya melalui pelan rasionalisasi serta langkah penyusunan semula keuangan TH sebelum ini di bawah Kerajaan Pakatan Harapan berjaya mengukuhkan asetnya melebihi liability dan seterusnya memberi manfaat kepada pendeposit TH. Ataupun kita dah lepasi proses itu dan hari ini telah mencatatkan liability berbanding dengan aset melebihi liability lebih kurang dalam 3 bilion begitu, dan keuntungan pun telah tercatat mengikut awal tahun 2018 sampai hujung hingga sekarang lebih kurang dalam berapa bilion saya tak ingat. Ini sangat penting. 5 tahun ke depan ini kita bercakap tentang kelestarian ataupun sustainability. Ia melibatkan soal kita melihat semula kos pengurusan, kita melihatkan semula kos perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, kita melihatkan tentang kewajaran kita untuk melabur, dan semua perkara ini kita kena nilai balik supaya sustainability
Beliau berkata demikian selepas menyampaikan peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk pondok, tahfiz dan masjid seluruh negara di Putrajaya. Dalam majlis sama turut diserahkan bantuan persekolahan dan bantuan zakat khas Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kepada golongan asnaf dan pelajar. Negeri dibuka dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Bersedia di RTM Kuching, Bu Mawin di sana. Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Salam hormat dan selamat sejahtera. Pasukan tindakan kecemasan di rumah panjang dan kampung-kampung perlu diperluas kerana mereka boleh bertindak segera sebagai pihak pertama yang berada di lokasi sekiranya berlaku sebarang bencana. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, percaya pasukan itu mampu memainkan peranan yang cukup besar dalam membantu penduduk sebelum ketibaan pasukan keselamatan. Dato' Ahmad Douglas Ugambas semasa melakukan tinjauan ke Pekan Marudi turut bersetuju dengan cadangan untuk menaikkan ketinggian jalan raya di Pekan Marudi bagi mengelak bencana banjir berulang di kawasan berkenaan. Justru beliau telah mengarahkan Majlis Daerah Marudi membuat laporan berhubung cadangan berkenaan kepada pejabat residen Miri untuk tindakan lanjut. Katanya cadangan berkenaan amat bertepatan berikutan bencana banjir dijangka berulang pada Januari hingga Mac tahun depan di negeri ini. Beliau dalam pada itu memuji kecekapan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan dalam memberi maklum balas yang pantas dan berkesan meskipun dengan keadaan yang sangat mencabar, terutama daripada segi pengangkutan termasuk pengurusan pengagihan makanan yang baik dan cekap. Jelas beliau perkara itu dapat dilihat menerusi kurangnya aduan yang diterima daripada penduduk terjejas banjir. Banjir di daerah Marudi menjejaskan kira-kira 6,449 penduduk daripada 1,597 keluarga. Bagaimanapun hanya 9 penduduk terjejas daripada 2 keluarga yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Dewan Suarah Marudi. Pemindahan lokasi klinik Longsan dari kawasan Longsan ke lokasi baharu di kem kilometer 10 Baram Miri dilihat tidak bersesuaian dengan mengambil kira pelbagai faktor termasuklah menyukarkan akses penduduk ke kawasan berkenaan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. In the local boarding school. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkata pemindahan lokasi klinik itu telah mendapat bantahan pelbagai pihak termasuk pihak sekolah dan penduduk di kawasan berkenaan. Justru beliau akan membawa perkara berkenaan kepada pihak berautoriti berkaitan dan berharap keputusan itu dapat dipertimbangkan semula oleh kementerian dan jabatan yang terlibat. So I think it is not appropriate to move it driving distance of 45 minutes from current locations. Now, I was also told many of these patients actually come by the river, came by boat through the river. So if the clinic is moved to here, they are not going to be able to make it. They would have transportation problem. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke klinik Longsan dan tapak lokasi baharu klinik di kem kilometer 10 Baramiri. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan peruntukan berjumlah 27.7 juta ringgit untuk membina bangunan baharu klinik kesihatan berkenaan di Longsan yang dijangka memakan masa 2 hingga 3 tahun. Klinik kesihatan Longsan sedia ada memerlukan penambahbaikan segera termasuk pembinaan longkang dan teres bagi menghalang kesan tanah susur masuk ke kawasan klinik semasa musim hujan selain pembaikan siling dan lain-lain. Jenayah indeks di Miri tahun ini menunjukkan penurunan kes sebanyak 13% dengan catatan 802 kes setakat November berbanding 918 kes tahun 2018 bagi tempoh yang sama. Penurunan itu menyaksikan kadar penyelesaian kes mencapai 50.37% untuk tahun 2019. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Lim Meng Siah berkata, kejayaan penurunan dan penyelesaian indeks jenayah ini adalah hasil kerjasama daripada semua pihak termasuk polis dan masyarakat. Menurut beliau, bagi tempoh yang sama untuk kes jenayah komersial, berlaku kenaikan sebanyak 156 kes dengan 72 berjaya diselesaikan. Beliau turut mendedahkan berdasarkan rekod sebanyak 769 kes siasatan dibuka dan 730
37 kes siasatan berjaya dituduh. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Sementara itu, bersempena cuti sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu, beliau menasihatkan agar masyarakat yang pulang ke kampung untuk membuat persiapan dan mengambil langkah berjaga-jaga. Nasihat polis Miri untuk penduduk atau masyarakat yang balik kampung semasa musim perayaan Krismas dan Tahun Baru, minta kunci rumah baik-baik dan pesan kepada jiran-jiran untuk tolong jaga rumah, dan kalau seboleh-bolehnya maklumkan kepada balai polis berdekatan. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 25 orang anggota yang terdiri daripada pegawai kanan polis dan anggota pangkat rendah yang telah menjuarai pertandingan bola sepak Piala Pesuruhjaya Polis bagi tahun 2019. Dalam pada itu, beliau juga menyeru semua warga kerja untuk memantapkan semangat kerjasama agar dapat membentuk satu pasukan berdedikasi tinggi dalam membasmi kes jenayah dengan lebih berkesan. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 petang ini. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak itu tadi, dan seperti biasa untuk laporan semasa dari negeri di bawah Bayu, langsung kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Muhammad Dia Zahlan di sana. Baik Dia, silakan. Baik, terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Kudat, pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Sikuati ditutup kira-kira pukul 3 petang tadi dan penduduk terjejas banjir dibenarkan kembali ke rumah masing-masing berikutan keadaan banjir yang semakin pulih. Pusat pemindahan yang dibuka sejak 1.30 tengah hari semalam menempatkan seramai 893 orang melibatkan 227 keluarga. Mereka terdiri daripada 278 lelaki dewasa, 239 wanita dewasa, 321 kanak-kanak, 17 bayi, 35 warga emas dan 3 orang kurang upaya. Hujan agak lebat, lepas tu bertembung lagi dengan air pasang. Jadi kami pun risaulah sebab banjir itu datang mendadak lah. Lepas itu kami pun macam agak hendak mau pindah lagi sebab rumah bertiangkan. Tapi bila tengok rumah yang ampai semua tenggelam sudah. Jadi bila begitu kami pun bergerak. Kami pindah macam dalam jam 2.30 lah begitu. Pernah juga lah. Tapi ini yang 5 tahun lepas baru kami pindah balik sudah di sini. Pakaian anak itu sajalah. Tidak dokumen aku tinggal semua. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur, Ben Chong, turut melawat penduduk di pusat pemindahan dan meninjau kawasan terjejas banjir. Terima kasih kepada pihak kebajikan, Cepam, pejabat daerah, kemudian mana-mana pihak turut Wirawati dan wanita warisan juga banyak membantu. Kemudian ini bantuan dari Matonggung pun ada, pihak PPM Matonggung, mereka pun ada bantuan dalam makanan. Dalam pada itu, menurut Pegawai Daerah Kudat Sabdin Ibrahim, bagi mengelak kejadian banjir berulang, langkah pelebaran sungai akan dilakukan. Pihak berkuasa tetap akan memantau dari masa ke masa dan akan ambil tindakan segeralah jika sebarang perkara berlaku. Dan kita pun tadi telah bermesyuarat untuk langkah-langkah masa depan untuk memperbaiki cara pengurusan bencana ini. Sementara itu, Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kudat memaklumkan pemantauan akan diteruskan terutama di lokasi berisiko banjir. Banjir yang berlaku akibat hujan lebat berterusan ini menjejaskan 4 buah kampung iaitu Kampung Korina, Narandang, Kampung Andap Jawa dan Kampung Popot. Beberapa jalan turut ditenggelami air, bagaimanapun masih boleh dilalui kenderaan. Susulan satu kes polio melibatkan seorang bayi lelaki berusia 3 bulan dari Tuaran, Kementerian Kesihatan Malaysia mengingatkan ibu bapa agar melengkapkan suntikan imunisasi mengikut jadual ditetapkan demi keselamatan dan kesihatan anak-anak.
Dalam pada itu, bagi kes kanak-kanak yang tercicir imunisasi, Kementerian menggesa agar segera mendapatkan suntikan berkenaan di pusat kesihatan berhampiran. Sementara itu, menurut Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie Poon Ming Fung, bagi memastikan penularan virus polio dapat dihentikan, suntikan imunisasi tambahan akan diberi kepada kanak-kanak berumur bawah 5 tahun di Sabah secara berperingkat. Orang ramai adalah diingatkan supaya mengamalkan penjagaan kebersihan diri dan persekitaran. Terutamanya amaran kerap mencuci tangan serta penggunaan tandas bersih yang sepatutnya. Ini adalah kerana kuman polio boleh berjangkit melalui makanan atau minuman yang dicemar oleh tinja yang ada kuman polio. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Pada 8 Disember lepas 27 tahun bebas daripada wabak polio, seorang bayi lelaki berusia 3 bulan disahkan dijangkiti virus polio selepas mengalami demam diikuti dengan lemah anggota badan. Sehingga kini tiada kes polio lain dilaporkan. Manakala bayi terlibat masih dirawat di bilik isolasi hospital dan berada dalam keadaan stabil serta masih diberi bantuan pernafasan. Saban tahun di seluruh dunia sejumlah 1.35 juta kes kemalangan maut direkodkan melibatkan 500 kanak-kanak yang maut setiap hari. Manakala di Sabah sekurang-kurangnya 300 kematian melibatkan belia dan kanak-kanak direkodkan setiap tahun. Statistik tersebut sememangnya amat membimbangkan. Justru penguatkuasaan pemakaian kerusi keselamatan kanak-kanak CRS bermula Januari tahun depan perlu dilihat sebagai langkah tepat dalam meningkatkan keselamatan di jalan raya. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah, Janet David, pihaknya bersedia memberi penerangan kepada masyarakat menerusi kempen kesedaran mengenai kepentingan pemakaian kerusi keselamatan kanak-kanak. Saya menyarankan supaya tidak perlu tunggu untuk tempoh penguatkuasaan sebenar kerana ini untuk keselamatan anak-anak sendiri yang sepatutnya sudah lama dikuatkuasakan, bukan baru sekarang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen Ekspresi Sabah FM di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Ketika ini hanya 1/3 atau kira-kira 36% daripada pengguna jalan raya di negara ini yang menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan. Ini menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil langkah penguatkuasaan bagi penggunaan CRS untuk memastikan tahap keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali semula bersama Norlela di Agasapuri. Silakan Norlela. Baik, langsung dari negeri di bawah Bayu Diah Sahlan, terima kasih. Dan untuk mengikuti laporan dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, Muhammad Randy Riki telah bersedia di RTM Labuan. Silakan Randy. Terima kasih. Pemulihan harga minyak dunia bakal merubah lanskap ekonomi wilayah Persekutuan Labuan yang sebelum ini terjejas akibat penurunan aktiviti berkaitan minyak dan gas berikutan kejatuhan harga minyak dunia. Peningkatan ketara harga emas hitam kebelakangan ini, akui ahli Parlimen Labuan, Dato' Rosman Isli, bakal merubah keadaan ekonomi. Situasi itu juga kembali aktif melalui peluang pekerjaan selain tenaga mahir yang dibawa masuk pemain-pemain industri. Usaha turut dipergiat pihaknya dalam pengukuhan perniagaan gas asli cecair LNG di Labuan selain galakan penglibatan operasi peserta pasaran khususnya pemindahan ship-to-ship STS LNG mengurusi khidmat logistik ASEAN Supply Base Sendirian Berhad. Dalam proses untuk membeli equipment ship to ship itu supaya ianya berada di Labuan dan ianya akan menjadikan Labuan sebagai hub STS LNG lah. Dan pada masa yang sama kita juga rancang untuk mengadakan bunkering facilities, storage facilities supaya kita dapat menjadikan Labuan sebagai LNG hub lah. Bercakap selepas menjadi tetamu segmen eksklusif bersama di Labuan FM, beliau menjelaskan sebelum kejatuhan minyak dan gas, Labuan pernah menempatkan sehingga 21 pelantar pada satu masa. Namun kini hanya satu pelantar sahaja beroperasi selain pemberhentian operasi syarikat-syarikat sektor berkenaan yang menjejaskan ribuan pekerja. Bermula 1 Januari ini, Perbadanan Labuan bakal melaksanakan kadar penilaian baharu hartanah dengan pemberian diskaun 6.9% hingga 52.9%. Pelaksanaan dibuat mengikut Seksyen 137-3 Akta Kerajaan Tempatan 1976 dengan memperuntukkan pihak berkuasa tempatan PBT menyediakan senarai nilaian setiap 5 tahun.
Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Ferry Akmal Osman menjelaskan penyelarasan nilai tahunan hartanah berdasarkan nilai pasaran semasa. Selain rekod dan data harta tanah pada masa lalu dikemas kini dengan kali terakhir penilaian dilakukan pada 1994. Sehingga kini 16,500 pegangan hartanah di Labuan tertakluk kepada penilaian termasuk aset kerajaan. Dengan kadar peratus ni cukai yang baru ni, dia akan memberi satu imbangan lah, dan kita sebenarnya nak turunkan, membantu penduduk Labuan untuk mengurangkan jumlah cukai yang akan dibayar tahun depan. Penduduk Labuan akan dapat untung dengan nilaian aset dia yang tinggi, tapi cukai tu kita bantu supaya tak tinggi, kita bagi dia diskaun. Jadi kadar tu akan rendah. Pengumuman yang dibuat itu diakui Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli, merupakan langkah terbaik bagi penduduk wilayah ini. Golongan orang kurang upaya OKU di wilayah ini disaran mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk terus menerima manfaat menerusi inisiatif serta program bersesuaian. Setakat ini, 1,709 OKU berdaftar di Labuan. Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli mengakui menerusi pendaftaran yang dibuat membolehkan kumpulan sasar memperoleh bantuan yang disediakan termasuk program pemulihan dalam komuniti, PDK serta bantuan kewangan. Beliau berucap merasmikan program santai bersama OKU sempena Hari Orang Kurang Upaya 2019 peringkat Labuan. Sumbangan, sokongan serta dorongan masyarakat dalam membantu golongan OKU juga amat penting bagi mencapai hasrat ke arah menjadikan negara mesra OKU. Hadir sama Pengarah Jabatan Pembangunan OKU JKM, Datuk Maria Bernard Sinsoy, Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Labuan Sim Sudin Sidek serta ketua-ketua jabatan. Menjadi tradisi sempena musim cuti sekolah, program Sunaton Labuan 2019 dianjurkan. Mendapat kerjasama Hospital Labuan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan, program anjuran Pejabat Ahli Parlimen Labuan mendapat penyertaan 100 kanak-kanak. Sambutan positif yang diterima ini juga akan menyaksikan program diteruskan pada masa akan datang. Program berlangsung di Hospital Labuan ini melibatkan 18 doktor dan seperti biasa, program diceriakan dengan majlis bersiram simbolik acara. Laporan itu menutup perkembangan dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan. Kembali semula bersama Norlela. Lela? Ekopelancongan jarang menjadi pilihan pelancongan keluarga. Namun, pernahkah anda terfikir dapat merasai pengalaman percutian menggunakan kenderaan berkelengkapan penginapan seperti di rumah yang menawarkan ekopelancongan menarik? Dan ianya kini ditawarkan di Malaysia. Laporan Rashidah Abu Johan. Pernahkah anda menonton filem Hollywood berjudul RV? Pengembaraan keluarga menggunakan sebuah bas berkelengkapan rumah menikmati ekopelancongan. Mirip seperti RV berkenaan, perkhidmatan kenderaan serbaguna dikenali sebagai motorhome mampu memenuhi pengalaman pengembaraan tersebut. Kini berada di Malaysia. Bukan sahaja bergerak, malah tidur, makan dan bersiar-siar menggunakan motorhome. Satu dia barulah dekat Malaysia ni, so dah jadi trending lah. So kami agak excited lah dengan percutian yang jenis macam ni lah. Dia balik pada nature, back to nature lah. New Zealand dan Australia antara negara yang terkenal dengan percutian berkonsepkan motorhome di samping penyediaan tapak perkhemahan khas. Malaysia tidak ketinggalan dalam menyediakan perkhidmatan yang sama. Selain di Pulau Pinang, Port Dickson dan beberapa lagi tempat, janda baik faham antara lokasi tapak perkhemahan yang disediakan untuk pelancong yang menggunakan motorhome. So kita nak rakyat Malaysia back to nature sebab benda ni dah makin mungkin kita dah pergi kehidupan dah makin moden, tapi nature ni tetap ada seiring dengan kemajuan lah. So satu benda yang perlu ada dalam setiap individu yang ada di sini lah. Okey, untuk saya sebenarnya dah lama dalam industri campsite ni, lebih kurang 8 tahun. Tapi untuk motorhome ni dia baru macam trend. Dia orang akan bertanya saya macam tandas, pelak, air. Itu yang biasa dia orang akan tanyalah. So yang benda tu kita akan titik beratkan. Maksudnya kita akan buatkan pilias untuk dia. Kita akan sediakan plug point untuk dia orang. So kita akan siapkan tandas untuk dia orang lah. So itu yang biasa dia orang tanya saya lah.
Berikutan perkhidmatan motorhome masih baharu di Malaysia, ia antara perkhidmatan percutian yang agak mahal dengan anggaran harga sehingga RM4,000 untuk 2 hari 1 malam dan boleh memuatkan sehingga 8 penumpang dalam satu masa. Ia termasuk perkhidmatan pemandu, penggunaan tapak perkhemahan serta kemudahan barbecue dan makanan yang disediakan. Pengalaman berbeza yang dijanjikan amat bermakna kepada para pengunjung yang inginkan suasana pengembaraan ke kawasan alam semula jadi seperti di luar negara. Sebenarnya yang lebih ni anak-anak lah. Anak-anak yang seronok dapat jalan sambil tu kira macam convenient untuk yang ada anak kecil. Tak payah nak berhenti-berhenti banyak kali. Selesa lah untuk diorang. Dan diorang pun seronok dapat tengok nature. Selalu terperap juga kat rumah. So macam ni dia masih berada dalam macam rumah tapi dia dapat keluar tengok nature. Tu yang seronoknya lah. Best? Kenapa? Sebab dia macam rumah. Dengan senang boleh pergi toilet atau mandi. Suka duduk yang katil atas motorhome tu. Mari kita tengok apa ada dalam motorhome ini. Ada katil, ada tandas dan kini kita ke hadapan. Ada dapur sesuai untuk persediaan sarapan. Ada peti ais. Ada TV, hiburan untuk anda sepanjang perjalanan. Dan meja makan juga tersedia. Lengkap bukan? Adakah pelancongan dengan motorhome ini akan menjadi pilihan anda pada tahun melawat Malaysia 2020 nanti? Rashidah Abu Johan, RTM. Baiklah saudara, laporan itu tadi mengakhiri N5 petang ini. Bagi anda yang ingin mendapatkan transmisi MyFreeView Digital TV, boleh mengikuti langkah-langkah berikut bagi pertukaran platform TV digital. Alternatif untuk berita terbaru, layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi MyClick RTM untuk anda tonton semua saluran RTM yang kami tawarkan. Siaran berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran MyFreeView 123. Terus setia bersama RTM yang diiktiraf jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Norlela Muhammad Nur. Salam sayangi Malaysiaku. Assalamualaikum.